Setiap wanita di luar sana pasti inginkan tampil yakin dan bersih. Tapi harus kita ingat ada sesetengah perkara yang bukan sahaja di luaran, dalaman juga perlu jaga. Termasuklah kesihatan alat sulit wanita. Hari ini kita akan bincangkan tentang kesihatan alat sulit wanita yang anda perlu tahu bagaimana cara yang terbaik untuk anda menjaga alat sulit. Dan pastinya untuk kita ketahui dengan lebih lanjut, pengenalan awal haruslah mengetahui tentang kurang kesedaran ataupun sebenarnya kita mempunyai kesedaran tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menjaga alat sulit wanita. Sama-sama kita saksikan. Kebersihan dan kesihatan pada alat sulit sering dipandang mudah oleh segelintir wanita. Kegatalan, kulit kemerahan dan vagina berbau, perkara yang sangat lazim berlaku bagi golongan wanita, terutamanya remaja dan dewasa. Ia berpunca daripada beberapa faktor tertentu yang berkait rapat dengan cara pencucian, alahan atau yang lebih ditakuti, jangkitan kelamin. Kira-kira 75% wanita akan mengalami kegatalan pada vagina sekali dalam seumur hidup mereka. Meskipun jangkitan kulat pada alat sulit dilihat tidak mendatangkan penyakit yang serius, secara tidak langsung ia boleh memberi impak negatif kepada kesihatan dan juga hubungan intim suami isteri. Apakah puncanya? Bagaimana cara mengatasinya? Teruskan menonton perbincangannya di studio. Alat sulit wanita atau vagina ia merupakan satu organ yang begitu penting sekali untuk wanita. Kalau berbau, gatal, semua itu akan mengganggu konsentrasi maupun keyakinan seseorang wanita. Dan pastinya untuk mengetahui cara yang terbaik untuk menjaga kesihatan alat sulit wanita, kita terus sahaja bersama yang lebih pakar dan juga arif untuk berkongsi dengan kita, Dr. Nur Ashikin Ahmad, pakar dermatologi daripada Hospital Pakar An-Nur. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, hari ini topik kita lebih santai. Walaupun ramai yang dah tahu, masing-masing ada cara penjagaan tersendiri. Namun begitu mungkin mereka masih lagi tidak tahu yang mana betul ataupun yang salah untuk menjaga alat sulit wanita. Dan pastinya untuk mengetahui cara yang terbaik anatomi vagina ataupun alat sulit wanita itu sendiri kita perlu ketahui. Mungkin doktor nak kongsikan bersama dengan kami sebagai permulaan. Silakan doktor. Baik, terima kasih ya. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penerbit Hello Doktor kerana sudi menjemput saya ke rancangan ini. Jadi bagi saya setiap wanita ataupun even para kita kata lelaki ya, mereka perlu tahu mengenai pengetahuan asas mengenai tubuh badan mereka. Tak kisahlah bahagian anggota badan yang mana, dan especially untuk bahagian alat sulit wanita atau kita sebut bahagian intim ya. Ini adalah sesuatu yang pengetahuan asas yang perlu diketahui. Betul? Setuju? Dan boleh kita katakan, kalau boleh lagi awal kita tahu, lagi sejak remaja, daripada peringkat sekolah, kita perlu beri pendedahan. Ya, betul. Dan ia juga tidak mengira lapisan umur. Lapisan umur, status, sama ada anak dara pingitan, sama ada isteri orang, ataupun kepada wanita yang sudah mengalami menopause. Sebab bila kita ada pengetahuan asas mengenai tubuh badan kita, kita akan lebih memahami fungsinya, dan kita akan menghargai dan kita dapat menjaga kesihatan kita dengan lebih baik. Betul, betul. Baik. So saya akan fokuskan lebih kepada bahagian kita kata alat sulit wanita ni bahagian eksternal. Saya merupakan pakar kulit. So kalau kita kata bahagian alat sulit wanita yang eksternal, saya boleh bahagikan kepada beberapa bahagian. Contohnya kita ada lapisan yang paling luar iaitu lapisan kulit. Yang kita dia ada lapisan yang luar tu, kita namakan dia secara generally is vulva. So kalau lapisan yang paling luar sekali, kita kata bibir besar, setengah orang refer kepada bibir besar, ataupun nama saintifiknya labia majora. So kawasan ini merupakan kawasan yang diselimuti oleh lapisan kulit. Tetapi dia unik sikit. Kenapa dia unik? Kerana dalam banyak-banyak lapisan kulit pada tubuh badan manusia, lapisan kulit pada labia majora ni dia merupakan yang paling nipis
dan paling sensitif. Okey. Kalau kita tengok bahagian vulva ini, apa yang paling penting kawasan itu, kalau mungkin kita boleh tunjukkan semula, di manakah bahagian yang boleh dibersihkan, yang boleh disentuh untuk pembersihan dan sebagainya? Atau adakah keseluruhan kawasan vagina itu boleh dilakukan pembersihan mengikut fahaman yang sebenarnya? Okey, so kalau kita tengok gambar rajah tadi, so kalau vulva ni dia ada dua, kita kata these are all the external part of the genital, female genital. Okey. So lapisan kulit tu yang labia majora dia perlu dibersihkan juga, especially bila ada kotoran lepas kita buang air. Dan lapisan yang tidak di sel peti kulit kita panggil minora, itu pun perlu dibersihkan. Tetapi kalau kita tengok ada bukaan di situ yang kita panggil vagina ataupun faraj, sebenarnya itu pun perlu dibersihkan. Okey. Dengan bersih. Tapi kita akan bincangkan mengenai caranya pembersihan yang lebih dalam kita lagi. kata mendalam selepas ini. Okey, sebab Alang dah ada grafik kan, kita nak faham terlebih dahulu. Okey, itu akan kita kongsikan juga. Antara masalah lazim yang boleh berlaku di bahagian intim tersebut. Okey, so kerana strukturnya yang tersendiri, kalau kita kata alat sulit wanita, kita kata masalah kelamin, masalah berkaitan dengan seksual. Tetapi itu sebenarnya kita perlu lihat dari segi menyeluruh, kerana terdapat sistem perkumuhan di situ. So terdapat uretra. Uretra itu adalah saluran keluar bagi air kencing. So masalah yang kerap berlaku, masalah contohnya jangkitan kencing kotor, urinary tract infection. So pada masalah lapisan pada luar, kita boleh kata dia kulit. So apa sahaja masalah kulit boleh juga berlaku pada kulit pada bahagian itu. Apa contohnya? Yang paling kerap berlaku adalah jangkitan kulat. Jangkitan kulat, dan kalau kita kaitkan dengan jangkitan yang lain yang berkaitan dengan reproductive system, of course bila ada sexual intercourse, so ini akan memberi terdedah kepada penyakit-penyakit STDs, contohnya herpes, simplex, dan kita kata candidiasis. Terdapat juga penyakit kulit yang berkaitan dengan amalan-amalan pembersihan. Yang itu pun saya akan sentuh kemudian. Okey. Terlebih dahulu, kalau mungkin kita nak faham tentang keadaan ini, adakah mungkin golongan-golongan tertentu, umur-umur tertentu yang sebenarnya lebih risikonya terdedah terhadap masalah-masalah yang lazim berlaku? Anak dara, kan, menopause, dan juga mereka yang mungkin berada pada pertengahan usia. Bagaimana, Dok? Okey, so kalau secara amnya, kalau boleh saya katakan, kalau penyakit kulit ni, ada penyakit kulit yang boleh berlaku pada, tak kisah pada peringkat umur yang mana. Contohnya jangkitan kulat. So kalau jangkitan kulat ni dia lebih siapa yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit kulat, contohnya orang yang mempunyai masalah obesity. So obesity apa berlaku? Sebab peha dia rapat dan selalu bergesil, dan kawasan tu akan jadi lebih lembap. So itu adalah salah satu orang yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan kulat di kawasan itu. So nombor dua, apakah background penyakit yang dia ada. So setengah orang kalau dia mengalami pesakit diabetes ataupun penyakit yang boleh merendahkan imun badan, contohnya dia ada penyakit kanser, so kulit di situ akan jadi lebih sensitif, dan jika ada jangkitan di situ, proses untuk penyakit itu sembuh akan menjadi lebih lama atau lebih susah. Dan dia akan reaction yang lain pula terjadi. Betul. Jadi even kita kata semasa untuk ibu-ibu mengandung, mereka akan lebih terdedah untuk dapat jangkitan kuman. Dan pada juga golongan wanita yang menopause, disebabkan perubahan hormon, dalam masa yang sama akan merubah struktur kulit di situ dan mengubah normal flora di kawasan alat sulit wanita. So dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan penggunaan kita kata alat pencegah kehamilan. So setengah dia boleh mendatangkan risiko untuk menyebabkan kegatalan pada kawasan alat sulit. Maknanya kalau kita kongsikan di sini bukan sahaja faktor luaran, faktor apa yang kita masuk di dalam badan kita juga akan memberi kesan terhadap kondisi kesihatan alat sulit wanita tersebut. Okey, kita nak fahami lebih lanjut lagi tentang macam-macam antara risiko lain dan juga apakah komplikasi yang boleh berlaku. Terutama sekali bila kita dah rasa macam kita jaga bersih dah ni, tetapi sebenarnya mungkin penjagaan itu tidak benar ataupun mungkin perlu diberhentikan
hentikan kerana ada yang perkara yang lebih baik untuk kita katakan tentang kesihatan alat sulit wanita. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini masih lagi bersama dengan doktor untuk kongsikan tentang kesihatan alat sulit wanita. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor. Okey, untuk para wanita di luar sana, ini ilmu yang perlu kita ketahui tentang kesihatan alat sulit wanita. Kali ini kita nak fokuskan pula penyambungan daripada segmen pertama tadi. Kita ada cerita tentang jangkitan kulat. Kita ada cerita juga tentang jangkitan kuman, air kencing dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau kita katakan jangkitan-jangkitan yang selalu terjadi, yang lazimnya terjadi kepada wanita? Kita nak kongsikan. So uniknya anatomi bahagian alat sulit wanita ni adalah seperti yang saya katakan tadi. Nombor satu, bahagian kulit dia. So bahagian kulit dia nipis. So bila bahagian kulit dia nipis, so kulit ni pertahanan badan. Kulit adalah salah satu mekanisme pertahanan badan dalam badan kita, iaitu dia jadi as a barrier to kuman. Contohnya apa? Kuman bakteria, fungal. Jadi kawasan itu nipis, so dia ada risiko yang tinggi untuk mendapat jangkitan kuman. So contohnya kuman apa? Kuman kulat. So kulat ini dia boleh jadi gejala seperti keputihan, itu kita panggil candidiasis. Dalam masa yang sama, kulat juga boleh berlaku pada bahagian groin area yang kita panggil kelengkang lah. Okay? So itu gejala-gejala dia, selalunya pesakit akan mengadu gatal, dan dia akan nampak macam ada sisik-sisik halus dekat persekitaran situ. So itu jangkitan bakteria, itu jangkitan fungus. Dan lagi satu, because kita punya alat sulit wanita tu, dia adalah lapisan yang dalam tu, labia minora, dia adalah satu yang kita kata sentiasa lembap, moist. Okay, so itu juga akan membuatkan seorang wanita tu terdedah kepada jangkitan-jangkitan lain, iaitu bakteria. So gejala dia kadang-kadang boleh dapat ada cecair, kita panggil vaginal discharge. Okay, so ada banyak jenis vaginal discharge ya. Ada yang warna putih, ataupun ada yang warna macam kelabu, dia berbuih, ada cair dan pekat, ataupun yang berwarna hijau. Setiap perubahan itu menunjukkan indikator sebagai apakah kondisi yang dialami oleh alat itu sulit menunjukkan wanita. ada jangkitan. So lagi satu jangkitan yang disebabkan oleh sexual transmitted disease. So contohnya seperti jangkitan herpes. Herpes selalunya memang sakit. So dia akan ada gejala, dia akan ada kita kata ulcer, genital ulcer pada bahagian bibir. Dia boleh berlaku pada labia majora ataupun labia minora. Dan penyakit STD yang lain yang kadang-kadang yang tidak ada gejala, itu yang kadang-kadang kita kata nak detect penyakit sexual transmitted disease in women ni kadang-kadang agak sukar, sebab kadang-kadang dia tak ada gejala. So contoh penyakit STD yang tidak ada gejala, contohnya adalah penyakit sifilis. So sifilis ni dia ada luka sedikit, tapi selalunya kita kata dia painless. Maknanya kita tidak merasa sampailah mungkin betul-betul indikatornya terasa di bahagian tu, baru cek mungkin berada pada tahap yang itu memerlukan ujian yang lanjutlah untuk mengesan penyakit sifilis. Tadi ada katakan tentang cecair yang discharge yang keluar daripada vagina wanita itu akan menjadikan mungkin gatal dan sebagainya kan. Adakah bergantung juga kepada penjagaan? Contohnya selepas kita buang air, tidak lap dengan bersih, tidak keringkan di bahagian dulu, kelembapan di kawasan alat sulit wanita itu memberi kesan terhadap kondisi tersebut. Okey, tapi sebelum itu saya juga ingin berkongsi dengan semua, apakah cecair ataupun keputihan normal. So kita tengok pada beberapa aspek. Nombor satu, bau. Sebab itu adalah kawasan yang lembap. So saya boleh katakan vagina ini dia ada penghasilan mucus yang tersendiri. Itu adalah kita kata salah satu cara mekanisme pembersih semula jadi bagi kaum wanita. So of course dia ada bau, tapi kita tak kata macam bau dia yang tidak menyenangkan. Dia tidak berbau kuat. So nombor satu, bau. Itu bau yang normal. Bau yang normal. Dan bau ni adalah unik bagi setiap individu. Okey, nombor dua, daripada segi kita kata warna, selalunya dia berwarna jernih. Okey. So kalau yang tak normal tu yang macam saya cakap tadi lah, warna dia keputih-putihan ataupun warna dia
dia macam warna hijau ataupun warna kelabu. Okey, so yang lagi satu kita kata daripada segi amount. So amount cecair daripada Faraj ni dia akan berubah mengikut kita punya kitaran haid. Ya, betul. So especially bila towards reaching kita kata fasa subuh, dia akan jadi lebih banyak dan lebih pekat. Okey, itu dalam keadaan normal. Yeah. Selalunya kalau lepas haid pun dia akan keluarkan cecair yang banyak juga kan. Ada kondisi-kondisi yang macam adakah itu bergantung kepada individu? Kalau selalunya dia keluar maknanya itu normal. Tetapi kalau mungkin dia jarang keluar cecair itu selepas haid dan ada kondisi yang dia melalui discharge tersebut, adakah kondisi itu perlu dirujuk? Jika dia, kalau seseorang itu dia mengalami sesuatu yang lain, kelainan daripada segi amount, cecair bertambah banyak ataupun merasa tidak selesa, ada rasa gatal ataupun ada rasa sakit, especially kalau yang dah berkahwin sebab bersama hubung intim, itu adalah waktu di mana seseorang itu perlu mendapatkan perlu pergi berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan, untuk mendapatkan diagnosis dan seterusnya rawatan. Ya, kondisi-kondisi yang mungkin jarang berlaku perlu dirujuklah juga doktor ya. Betul. Okey, bukan saya sahaja bersama dengan doktor pada hari ini, ada seorang lagi selebriti untuk bertanyakan. Jom sama-sama kita dengarkan soalan selebriti. Hello doktor, saya agak macam bertanya-tanya lah antara shift dengan wax, mana yang lebih elok? Sebab ada yang cakap wax lagi better daripada shift sebab shift memudaratkan. Betul ke? Saya macam... Okey, terima kasih Nur Kiria. Itu dia pertanyaan wax dan juga shave. Mungkin doktor boleh tambah juga, sekarang ada macam-macam laser kan, Brazilian wax dan sebagainya. Apa agaknya komen daripada doktor sendiri, yang mana satu selamat dan tidak memudaratkan? Okey, so saya boleh katakan secara asasnya bahagian rambut pada kemaluan dia ada ciri yang berbeza sedikit. Iaitu ciri dia rambut tu lebih tebal dan lebih kasar. Tetapi kita kena tahu apa sahaja teknik yang kita gunakan untuk kita kata untuk memastikan kawasan itu bersih dan sihat dan juga rapi. So ada banyak option yang kita boleh gunakan untuk merapikan rambut di bahagian itu. Betul. Tetapi ini bergantung kepada keadaan kulit seseorang itu. Contohnya, saya ada pesakit yang ada eczema. So, setiap kali dia menggunakan teknik shaving ataupun dia guna wax. So, apa yang berlaku pada kulit dia jadi irritation. So, obviously kita kata kaedah itu tidak sesuai bagi keadaan kulit pesakit saya tu. So, apa yang saya cadangkan mungkin hanya merapikan rambut bahagian itu dengan menggunakan gunting dan tidak perlu terlampau pendek. Dan kadang-kadang ada juga pesakit yang datang berjumpa saya selepas mereka melakukan waxing. Dan selepas waxing tu ada chemical lain yang disapu kat situ kan, ada sabun. So ada pesakit saya yang mengalami iritasi daripada bahan-bahan kimia daripada bahan itu. So itu kita namakan irritation, irritant contact dermatitis. So kalau untuk penggunaan laser juga, penggunaan laser pun kita sebelum sesuatu rawatan kecantikan tu dilakukan, selalunya doktor perlu melihat keadaan kulit pesakit secara keseluruhannya. So apa yang kita tengok keadaan kulit orang tu macam mana. Adakah dia kulit yang normal, adakah dia kulit dia mengalami sakit eczema. So perawatan yang kita pilih hendaklah bersesuaian dengan keadaan kulit individu itu. Dan jika kalau masyarakat katakan saya pilih untuk laser untuk merapikan kawasan itu, saya sangat menasihatkan jumpalah doktor yang bertauliah. Walaupun sebab sekarang ni terlalu ramai sangat doktor beautician di luar sana kan yang menggunakan khidmat mereka, mengatakan mereka bertauliah lah untuk melakukan proses ataupun prosedur tersebut, teknik tersebut. Tapi khawatir juga sebab terlalu ramai yang mungkin menggunakan teknik untuk merapikan bahagian tersebut. Ya, sebab walaupun saya tahu kebanyakannya akan beritahu kos untuk datang jumpa doktor estetik ataupun dermatologis menggunakan rawatan laser ni kebanyakannya rawatannya mahal. Tapi rawatan yang mahal ada jaminan. Ada jaminan, ada rawatan susulan dan ada analisis yang perlu dibuat sebelum kita melakukan sesuatu rawatan tu. Jadi nasihat saya, walaupun masyarakat semua perlu mengeluarkan sedikit kos, tetapi
tidak menanggung kos yang lebih selepas itu. Khawatir kan? Ini adalah badan kita sendiri. Betul. Takut kondisi-kondisi yang lebih serius boleh terjadi kerana itu merupakan alat sulit yang pastinya perlu penjagaan yang lebih daripada yang bahagian lain pastinya. Okey, kita nak sambung perbualan kita. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami hanya di Hello Doktor. Hello Doktor, kembali bersama dengan anda semua. Saya dan juga Dr. Nur Ashikin, pakar dermatologi daripada Hospital Pakar An-Nur. Kita sebenarnya dah berbual banyak sangat berkaitan dengan kondisi-kondisi yang melibatkan kesihatan alat sulit wanita. Kali ini pula Doktor, kita nak kongsikan kalau mungkin seseorang itu mempunyai jangkitan di bahagian alat sulit, secara fizikalnya kita boleh nampak banyaknya keputihan ataupun bahagian yang merah, dikatakan gatal dan sebagainya. Tetapi apa lagi yang mungkin menjadi simptom awal dialami oleh tubuh badan wanita itu tersebut yang mengatakan mungkin ada jangkitan di bahagian vagina? Okey. So selain daripada gejala yang saya mention tadi seperti vaginal discharge, kegatalan, sometimes dia juga akan menyebabkan kekerapan membuang air kecil dan juga apabila seorang wanita itu bersama dengan suami semasa perhubungan intim, dia akan juga merasa sakit semasa melakukan perhubungan intim. Dan kadang-kadang jangkitan yang serius dia boleh merebak ke sistem peranakan dalaman wanita, itu juga boleh menyebabkan masalah kesuburan. Ada tak petanda ataupun indikator yang menjadikan kalau kita selalu datang keputihan yang banyak akan mengganggu kesuburan ataupun sistem peranakan tersebut? Boleh dikatakan ada kaitan di situ atau bagaimana? Selalunya masalah yang berkaitan dengan jangkitan bakterial. Kalau macam bakterial, especially bacteria vaginosis, itu boleh menyebabkan consequences seperti pelvic inflammatory disease. Jadi salah satu investigation pada wanita yang suka untuk mendapatkan zuriat, jadi terdapat ujian yang khas untuk melihat sama ada jangkitan kuman, iaitu pelvic inflammatory disease. Okey, dan pastinya saya yakin ada setengah wanita mempunyai kegatalan di bahagian tersebut. Apa yang berlaku garu, kan? Reaksi kita terhadap melayani kegatalan tersebut, mungkin kita garu terlalu kuat menyebabkan ada kemerahan dan berlakunya bahagian-bahagian tersebut akan nampak secara fizikalnya. Adakah itu cara yang terbaik ataupun bagaimana sebenarnya kondisi tersebut harus dilayani oleh para wanita? Okey. So saya suka share dengan pendengar kalau masalah kegatalan tu memang nombor satu, kita perlu cari punca. Itu yang paling penting. Soft juga. Yes. Punca di kawasan alat sulit itu dia banyak. Punca kegatalan. Dia bukan hanya infection seperti yang kita dah bincang tadi. Ada juga masalah di mana cara penjagaan kawasan sulit, cara dia cuci bahagian kawasan sulit, penggunaan sabun. Pemakaian? Ya, betul. Pemakaian contohnya, sekarang wanita-wanita ni dia banyak aktiviti lasak. So ada yang naik basikal, ada yang buat marathon. So pemakaian semasa aktiviti lasak, apa yang berlaku pada semasa aktiviti lasak ni, kawasan tu dia akan berpeluh dan dia akan sentiasa lembab. So kita akan beri nasihat bahawa memang kena selalu membuat pertukaran, tukar especially undergarments tu kena selalu tukar, bila lembab tukar. And then pemilihan pakaian dalam yang sesuai, gunakan fabric cotton. So kita perlu elakkan fabric seperti nylon, nylon synthetics. Okey. So selain daripada itu, yang seperti saya cakap tadi, kegatalan salah satu punca dia irritant contact dermatitis daripada bahan cucian, even kita kata semasa penjagaan, shaving, waxing, kita guna foam, kadang-kadang foam bath itu pun boleh buat kegatalan juga. Tetapi apa yang paling penting, jika pendengar semua sudah berjumpa doktor mengenai masalah ini dan tidak ada punca lain yang dikenal pasti, kita juga perlu, cervical cancer juga boleh menjadi punca kepada kegatalan pada bahagian situ. So amatlah penting untuk melakukan ujian saringan. Kalau kita kata cervical cancer, ujian saringan dia pap smear yang perlu dilakukan setiap 3 ataupun 5 tahun. Kalau keputihan tidur itu keluar tetapi tidak gatal, adakah kondisi itu perlu dirisaukan?
Itu bergantung kepada apa yang normal bagi orang itu. Dia bergantung sama ada keputihan tu, cecair tu dia akan bergantung kepada kitaran hormon kita juga. Itu bergantung pada individu. Okey, mungkin kepada anda di luar sana juga ada soalan yang sama berkaitan dengan sensitifnya kulit seorang wanita itu. Ada setengah yang kurang mengambil berat. Mungkin kadar toleransi mereka terhadap kondisi tersebut berbeza-beza. Ada setengah orang mungkin bila dah berlaku gatal betul baru dia terasa macam okey, mungkin something is wrong. Tapi bagi setengah mereka itu adalah normal. Bagaimana untuk kita membezakan itu adalah perlu dirujuk atau sebagainya? Okey. So seperti yang saya katakan tadi, kita kena tahu apa yang normal bagi diri kita. Tetapi contohnya kalau kegatalan cecair itu dia keluar bersama darah. Itu adalah tanda yang amat-amat penting yang perlu diambil berat, perlu diketahui oleh semua. Ya, it's a warning sign. Saya boleh katakan cervical cancer. So ini lebih kepada umur yang 30-40 tahun ke atas. Jika cecair putih itu keluar bersama darah. So nombor 2, jika keputihan itu dia menyebabkan perhubungan intim bersama suami terganggu, itu menunjukkan mungkin perlu rawatan yang khas, perlu investigation yang lebih. Dan nombor 3, kalau dia menyebabkan ketidakselesaan untuk wanita tu, seperti dia tak boleh melakukan nak tidur pun tak boleh dan sebab ni semua penting. Even kita kata masalah bahagian itu dia boleh menjejaskan self esteem seorang wanita tu, dia buat rasa tak selesa, keyakinan diri dia pun akan jadi kurang. Betul. Okey, seterusnya kita nak kongsikan juga bersama dengan anda semua sedikit laporan khas yang disediakan. Kali ini berkaitan dengan Enhance Miss V. Apa agaknya penceritaan berkaitan dengan report ini ataupun laporan ini, sama-sama kita saksikan. Rawatan ni adalah rawatan yang menggunakan tenaga laser untuk merangsang penghasilan kolagen dengan elastin untuk kembalikan keanjalan dengan ketegangan dekat bahagian intim. Dari segi kesihatan, siapa-siapa ataupun golongan wanita yang mengalami masalah kesihatan intim, contoh keregangan, kekeringan, kegatalan ataupun ada masalah susah nak kawal pundi kencing, boleh buat rawatan ni. Biasanya ada 2 golongan yang kita sarankan. Yang pertama, wanita yang telah melahirkan anak, ataupun yang kedua, golongan wanita yang sudah berusia yang ingin mengembalikan keremajaan bahagian intim mereka. So untuk wanita yang dah melahirkan anak and sometimes mereka mengalami masalah dalam hubungan intim antara dengan pasangan, and kalau mereka rasa affected by the problem dengan situasi ni, memang kita sarankan untuk dapatkan rawatan ni supaya masalah ni boleh diatasi and insyaAllah the problem in the marriage can be settled as well. Okay, so first, lepas dapatkan sesi konsultasi, kalau kita dapati sesuai untuk lakukan prosedur, dan kita akan proceed ke bilik rawatan. So dekat bilik rawatan nanti, pasien akan baring dalam posisi litotomi. Okay, lepas tu kita akan bersihkan bahagian intim, kita akan masukkan probe untuk buka laluan untuk buat laser. Lepas tu kita akan emit laser energy dalam masa 20 ke 30 minit lah keseluruhan proses rawatan ni. Rawatan ni sebenarnya sangat comfortable, sangat selesa. Mungkin ada sedikit ketidakselesaan bila kita masukkan insertion probe tu and ada rasa suam-suam sikit bila kita buat laser. But otherwise very comfortable, and rawatan ni sangat selamat because it is non-invasive. Tapi of course ada penjagaan dia sebelum dan selepas yang perlu dilakukan untuk elakkan komplikasi. Selepas selesai, kita akan bersihkan kawasan luaran and that's it actually. Very simple. So kalau siapa-siapa lah berminat untuk dapatkan rawatan, yang penting datang untuk sesi konsultasi dengan doktor dulu sebab kita kena tahu apa masalah yang dihadapi dan apa solusi yang terbaik, and kita boleh sarankan juga berapa sesi rawatan yang diperlukan untuk atasi masalah yang dihadapi. Okey,
pelbagai pilihan sebenarnya yang berada di luar sana untuk memastikan dapat mengembalikan keremajaan, menganjalkan semula dan sebagainya. Walau bagaimanapun, seperti mana yang dikongsikan oleh doktor sebentar tadi, konsultasi amatlah penting. Mungkin daripada doktor sendiri, apakah faktor lain yang perlu diambil kira sebelum kita nak menjalani rawatan seperti enhance Miss B ataupun mengembalikan keremajaan Miss B? Baik. So, saya boleh katakan ini adalah antara cabang kita kata rawatan kecantikan yang kita panggil aesthetic gynecology. Okey, kebanyakannya ada yang bertanya kepada saya mengenai kawasan di situ yang gelap. Okey. So gelap kawasan itu dia bergantung kepada jenis kulit kita juga. Sebab kita adalah Asian skin. So kita apa sahaja kulit kita yang di muka, di tangan, di badan itulah color yang di situ. Kita kena tahu apakah yang normal. So bila seorang wanita tu telah melahirkan anak, kadang-kadang color tu akan berubah. Cuma ada satu kondisi yang kita namakan acanthosis nigricans di mana ada hyperpigmentation di kawasan itu yang gelap. Itu kita kalau ada tu kita kena tengok sama ada orang tu dia ada masalah berat badan berlebihan ke, ada diabetes. Yang itu dia lebih memerlukan rawatan secara menyeluruh. Ya. Okey, banyak lagi sebenarnya rawatan yang kadang-kadang tak masuk di akal. Ada saja rawatan yang menjadikan apa sekalipun pastinya konsultasi yang amat penting. Kita nak sambung perbualan kita, tapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Hello Doktor. Nama saya Dr. Anjana. Saya seorang pakar perubatan keluarga di Klinik Kesihatan Hulu Kelang. Nak tahu apa aktiviti kita hari ini? Jom ikut saya. Adik, jom! So, klinik kami menyediakan servis klinik bergerak ke kampung orang asli Kemensah sebulan sekali. So, untuk persiapan kami perlu menyediakan staf yang secukupnya. Selain daripada itu, peralatan untuk membuat saringan kesihatan macam penimbang, BP set, termometer semua kami kena sediakan. Kampung ini terletak pinggiran bandar lah. Dia tak jauh daripada klinik saya. Boleh dikatakan dia punya lorong masuk tu 5 minit je daripada klinik. Tapi jalan nak naik ke kampung ini agak mencabar. Jalan dia sangat berliku-liku. Ada satu laluan sahaja. So dalam satu masa satu kereta je boleh naik. Dan kalau hujan memang lumpur teruslah tempat tu. So, apabila sudah sampai di kampung pedalaman orang asli ini, kita perlu sediakan barangan-barangan yang sudah dilengkapkan lah. So, kebanyakan barangan ini adalah untuk tujuan saringan kesihatan. So, selain daripada itu, ubat-ubatan semua perlu dikeluarkan sebab bila dah buka klinik tu memang pasien akan dah sampai, dia nak ambil ubat, dia nak balik, dia nak sambung kerja. So, kerja kita pun kena laju lah. Kadang-kadang mereka nak datang ke klinik bergerak ni pun dia agak takut, especially budak-budak. Memang kalau dah nampak tu dah lari sebab takut kena kecup. Ada kalanya kami kena naik sampai ke rumah tu dan panggil mereka turunlah untuk datang ambil rawatan, untuk buat saringan kesihatan. Tapi bila dah panggil tu mereka akan turun, datang cek lah. Saya dapat tahu memang ada 2 orang yang lumpuh, seorang dewasa, seorang remaja di salah sebuah rumah di kampung orang asli ini. Mereka mempunyai kesukaran untuk turun ke klinik kesihatan dan ambil rawatan. So hari ini kami ambil kesempatan untuk masuk ke dalam rumah untuk memeriksa mereka buat saringan kesihatan. Lungs dia clear. BP je very high. Kalau ikutkan tekanan darah macam ni, kena ambil ubat. Tapi dia susah nak turun kan. Mungkin kita boleh bagi ubat jugalah untuk dia. Sebenarnya perasaan saya lebih kepada excited sebab sekian lama kami duduk di klinik sahaja dan jumpa pasien di klinik sahaja. A change of environment is good. So bila datang ke kampung orang asli macam ni, kita dapat duduk di kawasan yang tenang, aman macam ni. Lepas tu tengok kanak-kanak yang meriah adalah satu experience yang sangat-sangat baguslah. Skop bidang perubatan keluarga ni agak luas. Kami punya rawatan bermula daripada mengandung sampailah paliatif pun kami boleh memberi rawatan tersebut.
So disebabkan oleh itu dia agak mencabar. Kita perlukan passion yang tinggi lah untuk menjalankan tugas sebagai seorang pakar perubatan keluarga. Dari segi kerja kita is very interesting sebab kami tidak tertumpu pada satu jenis golongan umur atau specialty macam bidang-bidang lain. Kami dapat dabble dalam semua jenis penyakit yang berjangkit, tidak berjangkit, pencegahan penyakit, semua kami boleh. So it's very interesting in that sense. Itu dia kita kongsikan bersama dengan anda semua Diary Doktor. Ya, kami di sini bukan sahaja membawa doktor di studio, kita juga mengikuti apakah diary seseorang doktor. Kali ini kita kongsikan doktor pendalaman, tugas murni pastinya sehingga ke rumah pesakit tersebut kan. Itu antara yang juga akan dikongsikan dalam setiap rancangan Hello Doktor. InsyaAllah kita bersambung dengan perbualan kita menjaga kesihatan alat sulit wanita. Kalau tadi kita terberhenti dalam perbualan yang mengatakan sekarang ni asyik orang duk para wanita sibuk nak putih, celah kelengkang nak putih, semuanya nak rapat semula, nak anjal semula, nak remaja semula. Jadi mungkin ada consequences lah. Ada perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu. Menyambung kepada perbualan tadi, pasti ada perkara penting yang perlu diambil kira sebelum rawatan-rawatan sebegini harus dijalani. Okey, saya perlu tekankan satu je. Apa sahaja rawatan kecantikan, dia adalah kita kata satu rawatan pilihan. Okey, so anda semua kena bijak memilih. So memilih siapa. So perlu rawatan-rawatan kecantikan ni perlu dilakukan oleh doktor yang bertauliah. So saya tidak galakkan pergi mengambil rawatan berjumpa beautician kerana walaupun mereka menawarkan harga yang lebih murah, tetapi sesuatu rawatan ni risiko ni semua kena ada pengetahuan dari segi medical. Okey. Pengetahuan yang sangat penting sebab ada kes telah berlaku complication. Betul, banyak complication. So dapatkan nombor satu rawatan daripada doktor yang bertauliah. So nombor dua, apakah rawatan yang ada? So rawatan yang ada ni banyak. Sama ada nak anjalkan kulit. So bahagian luaran tu ada rawatan seperti chemical peeling, ada rawatan laser dan dalam masa yang sama ada juga rawatan untuk mengembalikan keanjalan otot faraj. Okey, yang itu memang ada laser yang khas untuk itulah. Dan semua rawatan estetik ni dia memerlukan analisis yang mendalam. Analisis yang mendalam dari segi apa? Kita kena tengok kesesuaian seseorang itu, sama ada dia boleh ada kesan sampingan yang berpotensi daripada rawatan itu dan follow up selepas rawatan estetik ni sangat penting. So contohnya saya boleh katakan kalau macam kita buat laser, katakan kita buat laser di muka, kita buat laser di bahagian bawah. So dia boleh mendatangkan kita kata kesan sampingan seperti kekeringan. Okey. So bila kekeringan, kita perlu ada rawatan susulan. Kita ada nasihat yang khas yang kita perlu bagi kepada kita punya pesakit lah. Sama ada penyapuan krim, apa yang hendak dielakkan. So rawatan susulan ni sangat-sangat penting. Betul. Inilah yang anda tidak akan dapat jika anda berjumpa dengan beautician. Kan lain konsultasinya bersama dengan doktor yang bertauliah. Doktor, di akhir-akhir perbincangan ni pastinya kita nak tahu gaya hidup seseorang itu, pemakanan dan ada juga yang mengambil probiotik untuk mengatakan memperbetulkan hormon mereka kerana keputihan dan sebagainya ni berkait rapat dengan hormon. Begitu juga dengan jerawat naik kat muka. Selalu sangat dikaitkan dengan probiotik. Jadi bagaimana apa komen doktor? So secara amnya kalau kita kata daripada segi kajian, ada tak kajian saintifik yang menunjukkan bahawa pengambilan sesetengah probiotik ataupun suplemen akan memberi kebaikan dari kesihatan especially kawasan itu. So far setakat ini saya tidak pernah lagi terbaca mengenai scientific evidence mengenai itulah. Even untuk rawatan akne, pengambilan probiotik, prebiotik tu sebenarnya tidak ada kajian yang menyatakan ia adalah lebih baik. So apa yang kita perlu buat gaya hidup yang macam mana, cara pemakanan yang macam mana yang untuk menjadikan badan kita lebih sihat. So kita jangan fokus bahagian itu saja. Kerana kalau macam bahagian kita, satu badan kita sihat, of course bahagian itu pun akan sihat juga. So jenis pemakanan yang macam mana? Jenis makanan yang berkhasiat. Kita dapatkan nutrien-nutrien yang wajib yang harus kita dapat contohnya karbohidrat, protein dan juga vitamin. Kalau macam kita kata vitamin apa, so especially kalau dalam
wanita yang dalam fasa yang subur, yang mahu mendapatkan anak, of course kita kata folic acid, vitamin, kita kata zat besi, sebab zat besi kerana menses ada kehilangan darah. So semua vitamin ini perlulah diambil. Kalau cara menjaga Miss V yang secara ringkasnya untuk kita ketahui bagaimana? Daripada segi pemakanan yang sihat, dari segi pemilihan kita kata pakaian dalam itu pun sangat penting. Contohnya pemakaian kain cotton. Okey, so tukar setiap hari. Kalau boleh, sebab kawasan tu lembab kan, especially kalau macam dalam waktu period kita perlu selalu kerap tukar. Lagi jaga gunakan air suap, air biasa, dan kita kata laluan air itu kita cuci dan kita lap daripada depan ke belakang. Cara daripada depan ke belakang. Dan saya ingin share satu amalan yang kita kata kadang kita terbaca, douching. Douching ni adalah satu kaedah pencucian yang kita kata air itu kita disemburkan ke dalam faraj. So amalan tu kita tak galakkan sebab dia akan mengganggu flora di dalam kawasan faraj. Sebab kita tahu struktur dia memang membersihkan diri dia sendiri. Dia dah ada mekanisme semula jadi. So amalan douching tu saya tidak galakkanlah. Perlu dijauhkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nur Ashikin Ahmad, pakar dermatologi Hospital Pakar An-Nur, bersama dengan kita sepanjang 1 jam siaran. Kesihatan alat sulit wanita yang pastinya menjadi amalan yang baik untuk kita adalah menjaga dengan apa yang kita titipkan pesanan dan juga manfaat buat anda semua, para wanita di luar sana. Ikuti kami minggu hadapan dengan topik yang berbeza hanya di Hello Doktor. Assalamualaikum, saya Ani Mizati. Salam sejahtera, jaga diri.